بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu untuk kita membahaskan satu tajuk yang diberikan pada malam ini, iaitulah berkenaan dengan fadilat surah Al-Baqarah. Jadi insya-Allah kita nak bincangkan tentang fadilat surah Al-Baqarah dan kenapa surah Al-Baqarah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafirru syaitan minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan melarikan diri daripada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Baik. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, surah Al-Baqarah iaitulah surah yang diturunkan di Madinah, disebut sebagai Madaniyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya, laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni lajariyatun al'ab bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Ini surah Al-Qamar 46. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya telah turun di Mekah ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ayat dalam surah Al-Qamar ayat 46. Dan ketika itu sesungguhnya aku ketika itu masih lagi seorang kanak-kanak jariyah, yakni kanak-kanak perempuan yang masih lagi bermain. Wa ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indah. Dan tidaklah turun surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa melainkan aku ada di sisinya. Maksudnya menunjukkan kepada kita daripada riwayat Imam Al-Bukhari daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, surah Al-Baqarah ini turun di Madinah kerana Nabi SAW tinggal menetap bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha di Madinah. Baik. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, nazalat bil Madinati suratul Baqarah. Turun di Madinah, yakni surah Al-Baqarah. Itulah juga daripada Mujahid Ibn Jabr Al-Makki, murid kepada Ibn Abbas, tabi'in. Beliau menyebutkan surah Al-Baqarah Madaniyah. Baik. Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang pengenalan tentang surah Al-Baqarah ni banyaklah, tetapi kita nak ambil sedikit untuk kita berkenalan sedikit dengan surah Al-Baqarah, ya, untuk kita revise, kita ulang kaji lah. Baik, contohnya riwayat daripada Ibnu Shihab Az-Zuhri, Muhammad Ibn Muslim Ibnu Shihab Az-Zuhri, katanya Madaniyah, nazalat ba'da al-Fatihah. Katakan surah Al-Baqarah turun setelah surah Al-Fatihah. Kemudian Muqatil Ibn Sulaiman mengatakan Madaniyah wa hiya 86 wa 100 ayah. Iaitulah apa? Turun di Madinah, dan bilangan ayatnya ialah berapa? 286. Jadi itu yang kita sedia maklum. Baik. Kemudian kita nak lihat nama-nama surah Al-Baqarah ataupun gelaran ataupun nama yang dinamakan oleh Nabi SAW ataupun salaf pada surah Al-Baqarah ni. Apa gelaran dia ataupun nama dia? Baik. Antaranya riwayat
Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawain surah Al-Baqarah wa surah Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma firqan min tayrin صواف تحجان عن صاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Baik, ini antara hadis umdah kita. So hadis yang maksudnya tumpuan hadis yang kita nak bahaskan pada malam ini insya-Allah, iaitulah kita kata umdah asas tentang kelebihan surah Al-Baqarah ini terletak pada hadis ini ataupun berlega pada hadis ini. Itulah hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik, hadis ini Nabi SAW bagi tahu apa? Nabi SAW perintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Jadi bila Nabi SAW perintahkan kita bacalah Al-Quran, so ini perintah umum. Iqra'ul Qur'ana, maksudnya Nabi SAW tak tahdid mana ayat yang kamu kena baca. Nabi kata Iqra'ul Quran, maksudnya bacalah semua ayat Quran, daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas, semuanya Al-Quran. Kalamullah, kalamullah, ghairu makhluq, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Yang mana kalam Allah yang bukan makhluk, ianya datang daripada Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Kalam Allah sama ada huruf dan saut, semuanya kalam Allah. Baik, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. So Nabi SAW perintahkan untuk baca Al-Quran. So umum, baca semua ayat Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. So Nabi SAW bagi tahu apa kelebihan orang yang baca Al-Quran, kerana sesungguhnya pada hari kiamat kelak ianya akan datang kepada pembacanya sebagai syafi'an kepada pemiliknya, di ashabihi, iaitulah orang yang melaziminya. Disebut sebagai ashab, suhbah, musahabah, iaitu maksudnya yang melazimi. Suhbah maksudnya yang melazimi, yang tak kita kata tak merenggang, sentiasa melazimi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada sahabatnya pada hari kiamat kelak sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat atau penolong. Iqra'uz Zahrawain, bacalah Zahrawain, iaitulah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kerana sesungguhnya keduanya itu akan datang pada hari kiamat kelak ka'annahuma ghayayatan atau ka'annahuma ghamamatan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ghayayatan, dan juga dalam lafaz yang sama, riwayat yang sama disebut sebagai ghamamatan. Maksudnya apa? Bacalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat kelak seakan-akan ghayayatan, ataupun ghamamatan. Maksudnya apa? Disebutkan oleh para ulama seperti awan, dua awan yang kita kata memayungi ataupun melindungi pemiliknya. Itu dimaksudkan dengan ghamamatan atau ghayayatan. Macam mana wallahu taala alam, kita nak tahu, baca surah Al-Baqarah, baca surah Ali Imran, dan kita tunggu ganjaran dia nanti. Baik, au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajjani an sahibihima, ataupun seakan-akan datang dalam bentuk firqan min tayrin sawaf. Apa maksud firqan min tayrin sawaf? Maksudnya iaitulah apa? Datang dalam bentuk sama ada kita kata apa? Dua binatang yang kita kata sama ada binatang yang besar, ataupun disebutkan sini sawaf, ada apa dia, min tayrin sawaf, firqani min tayrin sawaf, maksudnya apa? Apa dia, seakan-akan apa dia,
burung yang sawaf di sini maksudnya yang mengepakkan sayapnya, yang mengepakkan kedua-dua sayapnya. Ini disebut sebagai dalam lisanul Arab sawaf. Sawaf maksudnya tuhajjani an sahibihima, dia akan berhujjah, dia akan berhujjah ataupun dia akan melindungi, dia akan maksudnya dia akan tolong, dia akan backup pemiliknya, iaitulah sahibihima, orang yang melazimi surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Baik, firqan min tairin sawaf, ini kita kena tengok syarahan ulama. Baik, disebutkan maksudnya dia akan datang dalam bentuk, kita tengok di sini al-qati' min al-ghanam wal-'azim wa min al-baqar aw al-dhaba aw min al-ghanam faqat aw min al-ghanam ad-dallah aw ma dun al-mi'ah. So dia akan datang dalam kita kata bilangan yang banyak lah, yang besar, sama ada macam sekumpulan kambing ataupun lembu ataupun binatang ternakan lah, ataupun binatang yang ghanamid dallah, maksudnya binatang kambing yang sesat. So dia akan sekumpulan dia akan datang, maksudnya dalam kita kata bilangan yang banyak, disebutkan oleh para ulama au madun al-mi'ah, maksudnya bilangannya bawah daripada 100. Maksudnya dia akan datang seakan-akan seperti firqani min tairin sawaf, maksudnya dia akan datang dalam bentuk haiwan ataupun binatang dalam bilangan yang bawah pada 100, yang min tairin sawaf, maksudnya dia macam burung lah, yang sawaf ni basitati ajnihatiha, so yang mengembangkan sayapnya, tuhajjani an sahibihima, maksudnya dia akan memayungi ataupun dia akan menjaga ataupun menolong pemilik keduanya. Yang ini merujuk kepada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. So makhluk, maksudnya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ni akan datang dalam rupa yang sedemikian. Macam mana Allah Ta'ala a'lam, maksudnya kita tak boleh nak bayangkan, kan? Maksudnya dia adalah satu yang Allah Ta'ala dengan kekuasaan Allah, kudrah Allah datangkan dalam bentuk tersebut. Itu dia ada sayap dan dia akan memayungi. Sebab itu dalam riwayat tersebut, maksudnya riwayat ni kita kena faham, datang dalam riwayat yang lafaz yang pertama disebutkan ka'annahuma ghayayatan atau ghamamatan. So dia adalah seakan-akan seperti awan, as-sahab. Ghamamatan atau apa dia, ghamamatan atau ghayayatan ini merujuk kepada as-sahab, yakni awan. So awan ni kalau kita tengok dia merujuk kepada something yang melindungi ataupun yang memayungi. So maksudnya dia memayungi ataupun melindungi dan menaungi pemiliknya. So itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, ka'annahuma ghamamatan so dia maksudnya dia adalah satu protector untuk pemiliknya. So itu dia awan. So kan, sebab tu kalau kita tengok balik awan ni dia kalau kita tengok dari sudut makna awan itu sendiri, dia ada kalau kita kaji tentang apa makna tersirat dari sudut awan tu, kita boleh search lah macam apa maksud awan tu. Awan tu melambangkan apa? Itu dari sudut perlambangan dan dari sudut apa kita kata metafora ke apa benda tu, kita boleh try tengok apa kaitan, kenapa disebutkan awan. Tetapi kita tak boleh lah takwil kata awan tu adalah metafor pada sekian, tak boleh lah. Tapi untuk dapatkan makna ataupun untuk
kita kata memperdalamkan makna atau untuk memperdalamkan kefahaman, tak jadi masalah untuk kita tahu tentang apa makna di sebalik awan. Tetapi kita tak boleh takwil. Kita tak boleh takwil kata yang awan tu adalah metafor kepada ghamamatan tu adalah metafor kerana dia benda gaib. So kerana dia benda gaib, satu lagi datang lafaz yang Nabi SAW kata fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. So Nabi bagi tahu surah Al-Baqarah dengan Ali Imran tu dia akan datang dalam seakan-akan macam tu. Ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Seperti ka'annahuma, seperti keduanya seperti. So dia ada tashbih. Dia seperti, dia bukannya, tak semestinya je awan. Sebab tu datang dalam riwayat lafaz yang berikutnya Nabi kata au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf. Dia seakan-akan binatang lah. So makhluk, satu makhluk yang Allah jadikan. Al-Baqarah dan Al-Imran tu Allah jadikan sebagai satu makhluk yang ada sayap, yang memayungi dan menaungi sahibihima, yakni pemiliknya, yang melazimi surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Baik, itu satu kelebihan. Satu kelebihan yang kita kata apa? Yang Nabi SAW sebut berkait dengan benda gaib. So benda yang kita tak boleh nak capai. So apa yang wajib bagi kita seorang mukmin, maksudnya kita beriman lah. Kita beriman dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Baik, kemudian Nabi SAW sebut, tengok Nabi SAW mula-mula Nabi umum kan, perintah Nabi umum, baca Al-Quran. Bacalah Iqra'ul Quran, maksudnya bacalah mana-mana ayat, tak kira, yang penting kamu baca Iqra'ul Quran, kerana dia akan datang kepada kamu pada hari kiamat kelak sebagai syafi'an li ashabihi, yakni penolong, pembela, pemberi syafaat pada kita kata mereka yang melazimi surah ataupun Al-Quran. So itu first umum. Kemudian Nabi SAW mengkhususkan perintahnya yang kedua. Nabi kata Iqra'uz Zahrawain, maka bacalah Zahrawain. Baik, Zahrawain ditafsirkan oleh Nabi SAW apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian Nabi bagi tahu Al-Baqarah dan Ali Imran ni akan datang pada hari kiamat kelak seakan-akan awan. Seakan-akan awan, ataupun seakan-akan apa? Satu binatang yang mempunyai sayap, yang menaungi ataupun memayungi dengan sayapnya itu, yang membentangkan sayapnya, memayungi ataupun menaungi, melindungi dan membantu sahibihima, mereka yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Baik, kemudian Nabi SAW sebut apa? Iqra'u suratal Baqarah. Iqra'u suratal Baqarah. So, dalam hadis yang sama Nabi kata bacalah surah Al-Baqarah. Tadi dah sebut dah Al-Baqarah, Ali Imran, tapi Nabi tak sebut apa dia, Nabi sebut double, ataupun kita kata Al-Baqarah dengan Al-Imran. Baik, yang datang lafaz yang berikutnya Iqra'u surat Al-Baqarah, dalam hadis yang sama, bacalah surah Al-Baqarah. So kenapa Nabi ulang? Sepatutnya dah berulang lah Al-Baqarah, Ali Imran, tapi last kali Nabi tutup Iqra'u surat Al-Baqarah. First Al-Quran, bacalah Quran, tak kira lah surah apa, surah An-Nas ke, surah Al-Falaq ke, surah Al-Kahfi ke, surah sekian-sekian. Kemudian adalah waktu-waktu yang dibincangkan, yang ada hadis-hadis yang lain, tapi kita nak fokus surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi suruh surah Al-Baqarah, Ali Imran. Kemudian Nabi bagi tahu dia akan datang pada hari kiamat kelak dalam bentuk sekian-sekian. Kemudian Nabi bagi tahu Iqra'u surat Al-Baqarah. Tiba-tiba bacalah kalian surah Al-Baqarah. Kenapa? Kerana surah Al-Baqarah dia ada special, dia ada speciality dia. Surah Al-Baqarah dia special sikit. Situ maksud dia. Kenapa? Fa inna akhdaha barakah. Kerana mengambilnya, yakni membacanya, melazimi surah Al-Baqarah itu barakah, yakni keberkatan. Maksudnya, kalau kamu baca surah Al-Baqarah, diri kamu akan mendapat keberkatan. Rumah kamu akan mendapat keberkatan. Anak kamu akan mendapat keberkatan.
urusan kamu akan mendapat keberkatan. Urusan kamu akan diberkati. Rumah kamu akan diberkati. Segala apa yang berkait dengan urusan kamu akan diberkati. Sebab Nabi kata, fa inna akhdhaha barakah. So ini speciality ataupun keistimewaan surah Al-Baqarah. Yang first, fa inna akhdhaha barakah. Pegang perkataan Nabi, yakin. Sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah, maksudnya membacanya, melaziminya, mempelajarinya. Datang dalam sebahagian riwayat, ta'allamul Baqarah. Pelajarilah surah Al-Baqarah. So dia tak terbatas pada baca saja. So baca itu adalah first step. Kan? Baca, kemudian mendengar, mempelajari, memahami. Kan? Tetapi dalam riwayat ini Nabi SAW kata, iqra'u surah Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah. Kerana mengambilnya, membacanya, melaziminya adalah keberkatan. Wa tarkuha hasrah. Dan meninggalkan surah Al-Baqarah, meninggalkan bacaan surah Al-Baqarah ini hasratan. Apa maksud hasrah? Maksudnya akan menyebabkan penyesalan ataupun kerugian, penyesalan. Maksudnya siapa sahaja yang meninggalkan surah Al-Baqarah, dia akan menyesal. Ataupun dia ada maksud, dia macam ni maksud dia. Siapa yang baca, yang melazimi, kemudian dia tinggal, dia akan rasa penyesalan. Sebab hadis ni berkait dengan apa? Perintah pertama, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah. Maksudnya kalau dia dah biasa baca surah Al-Baqarah, kemudian dia tinggal, hasrah. Itu maksud wa tarkuha hasrah. Sebab dia dah sebelum ni dia dah biasa baca, kemudian dia meninggalkan bacaan surah Al-Baqarah hasratan, maka dia akan menyesal. Menyesal ni boleh datang dengan maksudnya natijah daripada banyak perkara lah. Maksudnya sama ada dia tak akan rasa tenang, dia tak akan rasa happy, ataupun dia akan rasa serabut dan sebagainya. Macam dia tinggal tak baca Quran, macam tu. So tapi surah Al-Baqarah ni dia special. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW memberitahukan tentang kelebihan berikutnya surah Al-Baqarah. Wala tastati'uha al-batalah. Dan tidak akan mampu untuk mengganggu gugat, ataupun untuk memudaratkan orang yang membaca surah Al-Baqarah ini. Tidak akan diganggu ataupun tidak akan dimudaratkan oleh al-batalah, merujuk kepada as-saharah, yakni tukang sihir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Athir di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar, katanya batala dikatakan maknanya adalah saharah kerana apa? Abtala idza jaa bil batili. Maksudnya bila disebut sebagai batalah, maksudnya kerana dia telah membawa perkara yang batil, iaitu apa? Sihir. Batalah. Maksudnya wala yastati'uha al-batalah, tukang sihir takkan mampu untuk kacau orang yang melazimi surah Al-Baqarah. Macam mana sekali dahsyat sihir yang digunakan, sama ada sihir hitam ke, sihir putih ke, sihir apa ke, takkan mampu mengganggu dan memudaratkan orang yang membaca surah Al-Baqarah, orang yang melazimi surah Al-Baqarah. Ini janji Nabi SAW. Sebab Nabi kata, wala tastati'uha al-batalah. Takkan mampu untuk mengganggu ataupun untuk memudaratkan orang yang membaca surah Al-Baqarah ini. Takkan mampu. Al-batalah, yang saharah, tukang sihir, takkan mampu kacau, takkan memudaratkan. Dia akan membatalkan sihir. Baik, jadi itu hadis, kita kata hadis asas tentang kelebihan surah Al-Baqarah. Baik, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang berikutnya, kalau kita nak lihat hadis tentang kelebihan surah Al-Baqarah ni, ada macam-macam lah. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Ala kulli hal, kalau dihimpunkan ke semua hadis-hadis tersebut, maknanya akan saling kuat menguatkan.
Jadi kita tengok yang hadis yang sahih lah, yang kita tak baca yang hadis yang maudhu' ataupun yang dhaif. Kita ambil yang sahih. Baik, contoh hadis yang lain lagi yang sebutkan tentang kelebihan surah Al-Baqarah, antaranya hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Quran suratul Baqarah. Man qara'aha fi baitihi man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu asy-syaitan thalathata ayyam. Wa man qara'aha fi baitihi laylan lam yadkhulhu asy-syaitan thalatha layalin." Baik. Nabi SAW bersabda, setiap sesuatu ada sanaman. Sanaman ni maksudnya bukan sad, sin. Sanaman, sin. Sanaman maksudnya apa? Sanamu syai' a'lah, yakni bonggol, kita kata benda yang paling tinggi. Ataupun kita kata bonggol unta tu kan, dia bonggol unta kan. So setiap sesuatu dia ada tempat yang tinggi. Bumi ni yang paling tinggi, tempat yang a'lah al-ard, tempat yang tinggi dekat muka bumi ni, bukit lah, gunung. Itu dia bagi sanam, dia punya bonggol dia tu, gunung tu. So surah Al-Baqarah adalah apa? Sanam Al-Quran, dia yang paling tinggi. Nabi kata dia adalah paling tinggi. Kedudukan dia, itu maksud dia, kedudukan surah Al-Baqarah tu. Baik. Kemudian Nabi SAW bagi tahu, man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu syaitan thalathata ayyamin. Barang siapa yang membacanya, membaca surah Al-Baqarah pada siang hari, maka tidak akan masuk syaitan ke dalam rumahnya selama 3 hari. Lam yadkhulhu syaitan fi baitihi lam yadkhulhu syaitan thalathata ayyam. Barang siapa yang baca surah Al-Baqarah pada waktu siang, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya 3 hari. Wa man qara'aha fi baitihi laylan lam yadkhulhu syaitan thalatha layalin. Barang siapa yang membacanya, yakni surah Al-Baqarah, pada waktu malam, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya 3 malam. So itu tempoh dia. Baik. Jadi hadis ni kalau kita tengok dipertikaikan dari sudut status dia oleh sebahagian ulama. Ibn Hibban antara yang mensahihkan. So, kita tahulah tashih daripada Ibn Hibban ni agak longgar. Tetapi ala kulli hal ada sebahagian ulama yang mensahihkan. Kita kata ada ulama yang mensahihkan. Walaupun kalau kita nak bincang dari sudut sanad hadis ini, memang sanad hadis ini dhaif lah. Kalau kita tengok dalam dalam sanadnya adanya perawi yang bernama Khalid bin Sa'id. Dan juga kalau kita tengok Syekh Al-Albani rahimahullah juga meletakkan hadis ini dalam silsilah al-ahadith ad-dha'ifah. Tetapi kalau kita tengok sebelumnya, sebelum hadis yang tadi tu sahih lah, yang first tadi. Yang ni hadis ni tak disepakati oleh para ulama lah, tetapi maknanya tu, asal maknanya tu ada, cuma penetapan 3 hari tu, 3 hari dengan 3 malam tu tak kuat lah. Itu. So yang asalnya apa? Asalnya Nabi bagi tahu, yang sahih dalam Sahih Muslim, Nabi bagi tahu siapa yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk rumah dia. So ini datang juga dalam riwayat-riwayat yang lain yang sangat banyak. Syaitan akan lari daripada rumah. Yanfiru syaitan min baitihi, ataupun yafirru syaitan min baitin atau min al-baiti yuqra'u fi atau tuqra'u fihi suratul Baqarah. Datang dalam riwayat yang lain disebutkan syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. So dia asas dia tu ada. Cuma yang penetapan 3 hari tu, 3 hari 3 malam tu, yang tak kuat. Kan? Yang tu kita maksudnya kalau kita kata hadis sahih, kita terimalah. Kalau kita berpegang dengan ulama yang kata kita pegang dengan tashih Ibn Hibban contohnya,
ataupun ulama yang mensahihkan hadis tersebut, maka kita kata tak jadi muskilah lah, tak ada kemuskilan. Kita kata okey, sahih. Maksudnya tempoh tu, kalau kita baca surah Al-Baqarah dekat rumah waktu siang, syaitan tak akan masuk 3 hari. Kalau kita baca malam, 3 malam dia tak akan masuk. Baik, itu kita kata perbahasan dia kita tak mau sentuh lah. Cuma kita kata kalau tak sahih, penetapan tu kita kata tak sahih lah. Tapi kalau orang yang menerima hadis itu sebagai sahih, dia akan kata sahih lah. Dan kalau dia terima, maka kita kata tak apa, tak ada isu. Sebab asas dia ada. Asas maksudnya, asas dia apa maksud asas? Asasnya syaitan tak masuk rumah. Cuma penetapan hari tu kita kata wallahu alam, kita berhentilah, kita tak tahu kan. Cuma kalau ada orang kata 3 hari, tak apa, tapi yang penting dia baca surah Al-Baqarah, macam tu kan. Baik, kemudian dalam riwayat yang lain, kalau kita tengok dalam riwayat At-Tirmizi contohnya, juga dengan sanad yang tidak kuat, dengan lafaz apa, Al-Baqarah sanamul Quran wa dhurwatuh, nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan wastukhrija Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arshi fawusilat biha. Baik, ini pun riwayat dalam Jami' At-Tirmizi, juga tak kuat, tetapi maknanya ada, kita kata boleh dijadikan iktibar ataupun syawahid, tetapi tak boleh kita kata secara infirad, tak bolehlah kita nak jadikan hujah. Itu disebut dalam surah Al-Baqarah adalah pundak ataupun bonggol bagi Al-Quran, ataupun a'la sanam, yakni a'la, apa yang paling tinggi. So Al-Baqarah ni dia adalah yang kemuncak bagi Al-Quran, yang tertinggi. Kemudian Nabi SAW beritahu, sebagaimana dalam hadis Maqil bin Yasar ini, nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan. Maksudnya Al-Baqarah ni setiap satu ayat yang turun, maka turun bersamanya lebih kurang 80 malaikat. So itu kalau kita terima lah, kalau kita terima hadis tu sahih. 80 malaikat dalam satu ayat, kulla ayah, setiap ayat 80 malaikat turun bersamanya. Maksudnya kalau surah Al-Baqarah ada 286 kali lah, 286 kali 80. So hadis tu ada maksudnya At-Tirmizi kata hadis ni gharib. Hadha hadis gharibun. Syekh Al-Albani kata hadha hadis dhaif. Tetapi kata Syekh Al-Albani, ghaira anna tarfahu al-awwal qad wajada ma yashhada lahu. Tetapi perenggan yang pertama dalam hadis tersebut ada syawahid, maksudnya yang boleh menguatkan. Maksudnya surah Al-Baqarah tu adalah sanamul Quran tadi. So ada riwayat yang sahih. So sebab tu Syekh Al-Albani dia kata yang awal first boleh kita terima. Maknanya sahih. So penting, maksudnya kita himpun riwayat ni, kita tengok. So ulama dia himpun riwayat, so dia nak tengok makna-makna tu. Dia bukan nak tengok sanad saja, dia nak tengok makna-makna tu. Dia nak tengok lafaz-lafaz hadis tu. Yang ni pun satu ilmu juga, satu cabang ilmu. Dia bukan base pada sanad saja. Kalau dia tengok sanad saja, dia hanya kritik sanad tanpa dia melihat matan, takkan menatijahkan satu keputusan yang jitu. Sebab itu kalau kita tengok para ulama, dia akan menimbang dengan matan sekali. Maksudnya dia akan tengok matan tu. Kalau matan tu dikuatkan dengan riwayat yang lain yang lebih sahih, ataupun maknanya sama, ataupun maknanya lebih kurang, ataupun sama lebih kurang, ataupun menafsirkan, ataupun menjelaskan lagi, maka dia boleh diterima. Cuma kita kata hadis ni memang hadis dhaif lah. Tetapi yang first tu Syekh Al-Albani kata sahih lah. Tapi yang kedua, yang berikutnya tu, kita kata riwayat dia, kita kata memang begitu datangnya, dan kita just boleh riwayat, dan dalam masa yang sama kita bagi tahulah, kita tambih hadis ni tak kuat lah kan. Baik. Sebab itu bukan semua hadis dhaif ni kita kena tolak macam tu je kan. Itu salah. Itu tanda kita tak faham macam mana sina'ah hadithiyah, macam mana seni para ulama berinteraksi dengan hadis-hadis ni.
Tetapi ala kulli hal, kita nak tengok makna dia. Makna di sini, kita tengok makna yang disampaikan dalam hadis ini. Setiap ayat dalam surah Al-Baqarah tu, setiap ayat turun bersamanya 80 malaikat. So kita kalilah 286 kali 80. So kita akan dapat lebih kurang berapa? 280 lebih ataupun 200 ataupun 28,000 lebih. Kalau tak salah nah. Tak ada kalkulator. Boleh try kira. Ada, maksudnya sebanyak itu malaikat yang turun. Tak salah nah, 20,000 lebih malaikat yang turun bersama dengan surah Al-Baqarah. Baik. Sebab apa anda nak tambih benda ni? Sebab kita nak bincang ni, kenapa surah Al-Baqarah ni syaitan lari. Kenapa bila dibacakan surah Al-Baqarah ni syaitan lari? Itu je point dia. So, anda tak mau bincangkan tentang sanad hadis ni. So kita dah bagi tahu sanad hadis ni memang dibahaskan oleh ulama, dan kita pun dah sebut. Imam At-Tirmizi pun kata hadis ni gharib. Syekh Al-Albani pun kata hadis ni dhaif. Kan? Al-Hakim ma'ruf lah. Al-Hakim kata sahih lah. Sebab apa? Sebab Al-Hakim dia ada syarat dia sendiri. Baik, kemudian dia tengok makna juga kan. Tak apa. Baik. Kemudian wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy. Dalam hadis ini juga disebutkan tentang dikeluarkan ayat kursi, yakni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu daripada bawah arasy. Baik, kemudian disambung dengannya baki ayat dalam surah Al-Baqarah yang lain. Baik, jadi itu antara kelebihan yang disebutkan di dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang kata Imam dengan sanad yang gharib, ataupun dengan hadis, kita kata statusnya sebagai hadis yang gharib ataupun hadis yang dhaif, tak kuat dari sudut sanad. Baik, tapi kita akan cuba relatekan nanti makna dia. Baik. Sebab poin kita sekarang ni kita nak bincang dari sudut hadis, dari sudut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. So kita nak dapat jawapan kenapa surah Al-Baqarah ni bila kita baca dekat dalam rumah syaitan lari. Itu je. Baik. Kemudian datang dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dengan riwayat yang mauquf, terhenti pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Katanya, inna likulli syai'in sanaman. So ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Setiap sesuatu ada sanaman, yakni ada dia punya pundak ataupun dia ada bonggol dia ataupun benda yang paling tinggi. Wasadamul Quran Al-Baqarah. So sesuatu yang paling tinggi dalam Al-Quran ni iaitulah Al-Baqarah. Wa inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u kharaja min al-bait alladhi yuqra'u fihi wa lahu darit. Ataupun durat ataupun darit. Sesungguhnya syaitan idza sami'a surat Al-Baqarah, syaitan bila dengar surah Al-Baqarah yang dibacakan, tuqra'u kharaja minal baiti, dia akan keluar daripada rumah yang dibacakan, alladhi yuqra'u fihi surah Al-Baqarah, yang dibacakan surah Al-Baqarah, walahu darit, dalam keadaan terkentut-kentut. So syaitan ni datang dalam riwayat Ibnu Mas'ud. So syaitan bila dia dengar surah Al-Baqarah dibacakan dalam sebuah rumah, maka dia akan lari, dia akan keluar, kharaja, dalam keadaan terkentut-kentut, maksudnya dalam keadaan yang sangat takut. Sebab apa? Kan? So riwayat Abdullah bin Mas'ud ni kalau kita tengok diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Ibn Daris, At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi dalam Qiyamul Lail tanpa sanad. Jadi anda pun tak sempat nak check, kita baca nota kaki je. Tawakuf, kita kena tanya orang yang alim, yang lebih alim, apa status dia. Tapi ala kulli hal, makna kita nak tengok makna tadi. Maknanya bersesuaian. Maksudnya dia seakan-akan mentafsirkan, menjelaskan lagi keadaan macam mana syaitan tu keluar. Syaitan lari, syaitan keluar. Tak, yang ni datang dalam lafaz ni syaitan keluar. Kharaja minal baiti. Kharaja minal baiti alladhi yuqra'u fihi wa lahu darit. So di sifat dia, syaitan tu lari dalam keadaan apa? Terkentut-kentut. So kenapa penting riwayat ni? So first kita kena pastikan dulu riwayat ni sahih ke tak. Okey, kalau tak sahih kita tolak lah. Tak apalah,
Kalau sahih ataupun hasan ha? Kalau tak kira lah ada ulama yang hasan kan ke, ataupun ada ulama tengok ada syawahid ke, ada ulama kata makna sahih ke, kita kena check lah. So itu kena buat homework lah. Tapi tak apalah, kita tolong, kita kata dari sudut makna tak bercanggah apa-apa kan. Kemudian dari sudut riwayat, baik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, baik apa yang diceritakan itu adalah berkenaan benda gaib. Benda gaib. Okey, kita kata kita terima, katakan hadis ni sahih, asar ni sahih. Sebab apa sahih? Apa hujah ustaz dia sahih? Baik dia diriwayatkan oleh Ad-Darimi, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Bahaki dan Syu'abul Iman. Kemudian Muhammad bin Nasr Al-Marwazi datangkan riwayat ini dalam kitabnya Qiyamul Lail. So dia orang datang, dia orang tak bagi apa-apa hukum. So kita anggap dia orang terima. Secara umumnya dia orang terima. Tak puas hati, okey tak apa. Tak apa, boleh check lah sanad dia. Okey, kita boleh tak bersetuju kan. Tapi tak apa. So pointnya di sini, Abdullah bin Mas'ud kata apa? So Abdullah bin Mas'ud bagi tahu tentang something yang gaib. Bila dia bagi tahu tentang benda gaib, dia bukan datang daripada ijtihad. Ni atas qaul kita kata athani sahih. Kalau kita kata athani hasan ke ataupun makbul, boleh diterima. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia takkan bagi tahu benda yang ijtihad. Sebab benda ni benda gaib. Sebab dia kata apa? Kharaja minal baiti alladhi yuqra'u fihi surah Al-Baqarah wa lahu darid. Kerana bila dibaca dengan surah Al-Baqarah dalam rumah, syaitan akan keluar daripada rumah tersebut dalam keadaan terkentut-kentut. Ha? Baik. Jadi kalau kita tengok balik, bila sahabat Nabi riwayatkan sesuatu yang gaib, ialah syaitan lari dalam keadaan terkentut, benda gaib kan, mana boleh dia ijtihad. So tak mungkin Abdullah bin Mas'ud dia pandai-pandai. Sudah tentulah dia mengambil daripada Rasulullah SAW. Itu je. Dia tak ada pilihan dah. Kalau kita kata Abdullah bin Mas'ud memandai-mandai, bahaya. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud telah berkata tentang agama Allah, tentang benda gaib tanpa ilmu. Tapi kalau kita kata Abdullah bin Mas'ud cakap tu betul, maksudnya tak ada pilihan lain melainkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayatkan daripada Nabi. So itu banyak kalau kita tengok dalam kalau kita tengok durus masyayikh di Madinah, banyak mereka sentuh benda ni. So riwayat yang mauquf pada sahabat, kalau ianya sahih, maka kalau dia melibatkan benda gaib, maka kebarangkalian untuk sahabat itu memandai-mandai ataupun menambah-nambah memang sudah tentu tak berlakulah. Dan apa yang ada pilihannya hanya satu, sahabat tu riwayat daripada Nabi. So sebab itu dikatakan riwayat mauquf. Sebab tu adanya istilah riwayatuhu mauquf, hadithuhu mauquf wa hukmuhu marfu'. Nah, dia ada istilah apa? Riwayat yang mauquf tetapi hukumnya marfu'. Macam tu. Baik. So ini hadis yang kita nak kita nak highlight kan maknanya. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, kita ringkaskan riwayat-riwayat yang lain sebut benda yang samalah tentang apa dia kita kata Al-Quran, surah Al-Baqarah ni adalah apa? Adalah sanam Al-Quran. Kemudian ada juga ulama yang menamakan surah Al-Baqarah ni dengan Fustatul Quran. Maksudnya Fustatul Quran ni maksudnya surah yang dia menjadi benteng ataupun dia yang menjadi kita kata apa? Dia yang menghimpunkan semua surah. Tajtami'u haulaha. Suratun tajtami'u haulaha. Seperti mana fustat, yakni tiang-tiang yang menghimpunkan apa? Semua bangunan ataupun semua bahagian bangunan, maka dihimpunkan, dia berhimpun ataupun tertumpuk atau berlega pada tiang-tiang. So disebutkan surah Al-Baqarah ni sebagai tiang-tiang Al-Quran. Baik. Ya, tapi semua hadis-hadis yang sebut tentang fustat ni pun tak kuat jugalah. Cuma sebahagian ulama terima dari sudut makna.
Kemudian datang dalam riwayat yang lain, datang dalam riwayat Imam Al-Baghawi, juga riwayat yang ada perbahasan ulama, menyebutkan tentang hadis daripada Rabi'ah Al-Jurashi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apakah ayat Al-Quran yang paling afdal. Maka Nabi SAW bersabda, as-suratul lati tuzkaru fiha Al-Baqarah, surah yang disebutkan di dalamnya Al-Baqarah, ini lembu betina. Kemudian ditanyakan lagi, faqila fa ayyul baqarati afdal, daripada surah Al-Baqarah tu apakah ayat yang paling afdal? Kemudian Nabi SAW bersabda, ayatul kursi, ayat Al-Kursi. Wa khawatimis suratil Baqarah nazalat min tahtil arsh, min tahtil arsh, dan penutup surah Al-Baqarah itu turun daripada bawah arasy. Baik, ini pun riwayat ini pun tak kuat, tak kuat. Baik, ala kulli hal, baik, ana tak maulah nak, ana sempat tengok kebanyakan riwayat, so ana nak mungkin ana akan ringkaskan nanti. Mungkinlah anda akan buat thread ke dekat Twitter ke kat mana ke, anda akan kumpul balik. Ringkas lah, kita bukan nak buat kertas kerja panjang-panjang. Nanti orang tak baca kan. Jadi kita buat yang ringkas-ringkas je. Kita ambil yang ringkas-ringkas, kita ambil yang penting-penting. So anda nak mengajak penonton, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita semualah, kita nak lihat kenapa surah Al-Baqarah ni, maksudnya syaitan lari bila dibacakan. So kita nak dapat jawapan ni, sebenarnya dia bukanlah mudah. Bukanlah kita hanya baca riwayat-riwayat tadi kemudian kita terus dapat jawapan dengan semudah itu. Cuma anda nak highlightkan di sini, kalau kita buka dalam muqaddimah dalam tafsir Ibn Kathir pun ada sebenarnya dibincangkan tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan kelebihan surah Al-Baqarah kan. So kita pun dah baca sebahagiannya. Antaranya kita dah sebut tadi, antaranya surah Al-Baqarah ini melaziminya adalah keberkatan. Fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah, meninggalkannya setelah kita membacanya, kita tinggal, maka dia akan menyebabkan kita menyesal. Kemudian wala yastati'uha aw wala tastati'uha al-batalah, dia tidak akan mampu diganggu gugat oleh tukang-tukang sihir. So itu antara kelebihan yang paling sahih tentang surah Al-Baqarah, sebab dia diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari pun kalau kita tengok lebih kurang dia punya kelebihan tu lebih kurang lah. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad pun banyak sebutkan tentang syaitan lari, inna syaitana yafiru. Ataupun dalam riwayat Al-Bukhari kalau tak salah, Nabi SAW kata, la taja'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Kemudian Nabi SAW beritahu, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna syaitana yafirru min al-baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kerana syaitan akan melarikan diri. So datang dalam riwayat yang kita sebutkan tadi, keluar. Yang riwayat yang lain disebutkan melarikan, yafirru. Ada dalam lafaz yang lain yanfiru. Maksudnya yanfiru ni dia maksudnya dia ajak kawan-kawan dia semua lari. Kalau yafirru dia lari kan. Yanfiru ni dia lebih macam okey, jom kita lari semua. Dah pakat lari. Yafirru, okey lari. Mereka lari. Bila adanya surah Al-Baqarah dibacakan di dalam sebuah rumah. Baik, kemudian ada juga datang dalam sebahagian riwayat disebutkan tentang perumpamaan rumah. Baik, rumah yang ini datang dalam menjelaskan tentang kelebihan bacaan Al-Quran lah. So kita tak sentuh tentang kelebihan bacaan Al-Quran lagi banyak lah. Cuma kita nak bagi tahu antaranya, kita nak faham konsep bacaan Quran ni. Sebab apa Nabi SAW suruh kita baca Quran? Baik, ada satu hadis ataupun athar yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, ataupun dalam tak salahnya dalam At-Tabari ataupun Al-Baghawi. Baik, disebutkan tentang apa? Tentang perumpamaan
Rumah disebutkan sebagai asfarul jauf. Asfarul jauf, rumah yang paling sifar, yang paling kosong. Jauf, yakni rongganya. Rumah yang paling asfarul jauf, rumah yang paling sifar, paling kosong. Rongganya, maksudnya rongganya tu tak ada isi. Rongganya tu mati, tak ada roh lah, kita ibaratkan macam tak ada roh. Rumah yang tak ada roh adalah apa? Rumah yang tidak ada di dalamnya bacaan Quran. Dan rumah yang paling berisi, maksudnya sini, rumah yang paling berisi sekali adalah rumah yang ada di dalamnya bacaan Quran. Maksudnya yang diisi dengan bacaan Quran. Baik, kita kiaskan dengan kita. Kita sebagai makhluk, semua makhluk ada jauf, ada rongga. Sebab itu datang dalam tafsir para ulama salaf pada mentafsirkan ayat Allahus Samad. Allah itu As-Samad, maksudnya Allah itu, salah satu tafsirannya, Allah itu tidak berongga. Tidak berongga. Kerana berongga ni adalah sifat makhluk, kerana dia perlukan isi. So kita kena ada isi. Kita kalau kita tak makan, mati. Kalau tak ada udara, mati. Tak ada oksigen, mati. Sebab apa? Kita berongga. So kita kena minum, kita kena makan, kita kena hirup oksigen. Kalau tak ada benda tu, mati. Sebab kita berongga, sebab kita makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk, kerana dia tidak berongga. Kan? Kerana dia tidak berongga. Kerana berongga ini adalah sifat makhluk. Maksudnya, sebab itu datang dalam tafsiran salaf, Allahus Samad, dia tidak berongga. La jawfa fih, tidak ada rongga. Jadi apa kaitannya sekarang ni? Kaitannya, bila kita ni berongga, kita kena isi. So kita senang nak faham rohani dan jasmani, kan? Kita ada rohani dan jasmani. So jasmani kita kena isi dari sudut jisim kita ni, jasmani kita ni, kita perlu isi dengan makanan, minuman, gizi. So kita kena ada gizi yang seimbang, so untuk kita hidup, untuk kita sihat. So, dari sudut rohani pun kita kena ada isi. So rohani itu kena diisi dengan apa? Ini point dia. Rohani itu perlu diisi dengan Quran. Kalau tak diisi dengan Quran, maka dia adalah kosong. Dia macam mati. Dia macam bangkai, macam mayat hidup. Sebab itu datang dalam hadis ataupun athar tersebut, asfarul bait ataupun asfarul jawf fil bait. Rumah yang paling kosong sekali, rongga dia. Jadi rumah yang tak dibacakan Al-Quran. So bila tak dibacakan Quran, ni point dia. Bila rongga rumah tu kosong, tak dibacakan Quran, so sifat sesuatu yang berongga, dia mesti kena ada isi, kan? So kalau tak diisi dengan benda yang baik, kalau tak diisi dengan kalamullah, tak diisi dengan Al-Quran, apa yang akan diisi? Akan diisi dengan kalamus syaitan. Itu jawapan dia. Akan diisi dengan suara-suara syaitan, seruling-seruling syaitan. Itu yang jadi. So sampai tahap di dalam rumah tu dia tak baca Quran, ataupun diri dia sendiri tak baca Quran. Ini rugi lah. Paling kosong sekali orang yang tak baca Quran, ataupun dalam rongga dia tu tak ada langsung Quran. Tak ada, sebahagian ulama kata tak ada langsung surah yang dia hafal. Itu bukan orang Islam lah. Sebab paling kurang orang Islam dia kena solat. So paling kurang dia kena hafal surah Al-Fatihah. Kalau dia tak ada langsung Al-Quran dalam rongga dia, kafir. Itu maksud dia. Kan? Even orang yang baru masuk Islam sekalipun, dia still kena solat. Dan dia paling minimum, walaupun dia tak hafal surah Al-Fatihah, dia kena sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. So itu pun satu lafaz daripada lafaz Al-Quran. Kan? Maksudnya dia kena diisi. Kalau rongga dia tak berisi, maksudnya dia kosong. Jadi kita tak mungkinlah kita akan bayangkan orang Islam, orang Muslim yang tak baca Quran. So, semua orang Muslim akan baca Quran. Paling kurang dia baca surah Al-Fatihah waktu solat. Tapi takkanlah surah Al-Fatihah je kan. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu dekat kita tentang kelebihan surah-surah yang lain. Antaranya surah Al-Kahfi, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah-surah lain. Bahkan semua ayat-ayat Al-Quran ni kesemuanya ada kelebihan. Bahkan kelebihan secara umumnya dia adalah kalamullah, dan dia adalah
yuta'abbadu bitilawatihi, maksudnya akan mendapat pahala bila kita baca. Kita beribadat dengan membacanya. Bukan dikira satu huruf tu dengan satu kalimah. 10 dapat 10, bahkan satu huruf alif lam mim, itu akan dapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik, jadi bila ini point dia di sini, maksudnya bila rumah itu kosong daripada bacaan Quran, maka yang akan isinya adalah maksiat. Itu confirm. Kita tengok macam mana orang yang mudah untuk ataupun mudah dihasut oleh syaitan, dirasuk oleh syaitan, ataupun dimanipulasi oleh syaitan, diperdayakan oleh syaitan. Kita cubalah buat observation, cubalah buat kajian. Kebanyakannya orang yang lara, orang yang tak baca Quran, orang yang kalau baca Quran pun dia baca gitu je, ataupun dia lebih dominan tu maksiat. Itu pun susah juga, kan? So rumah dia tu hanya diisi dengan apa? Dia hanya tengok ialah hari-hari tengok filem, kemudian tengok movie, tengok Netflix, kemudian tengok kartun, tengok anime. Itu 24 jam. Tak jadilah, kosong betul-betul. Mana waktunya dengan Quran? Bukan kita kata tak boleh tengok langsung, kan, berita ke TV ke, tengok cerita-cerita yang bermanfaat, dokumentari yang bermanfaat, ataupun maklumat. Bukan tak boleh tengok langsung, tapi takkanlah benda tu yang dijadikan benda yang utama, kan? Sebab tu yang kena dominan adalah ketaatan. Soal Quran. Maksudnya jangan tinggalkan langsung bacaan Al-Quran. Sebab itu yang akan mengisi. Bila dia tinggalkan bacaan Al-Quran adalah benda-benda yang lara, benda-benda yang maksiat tadi, itu yang akan mengisi. Dan ketika itulah syaitan akan datang. Sebab itulah kita tengok macam mana berlakunya panah baran, ataupun benda-benda yang permulaan-permulaan untuk menyebabkan orang itu dia bertindak untuk melakukan kejahatan, jenayah dan sebagainya, adalah berpunca daripada hal-hal sedemikian. Kalau kita tengok balik yang kes yang siapa tu nama dia, Chris apa benda tu, yang dibunuh anak dia, kan, dibunuh 2 orang anak dia tu, masuk dalam apa benda, dalam apa dia, tangki minyak ke yang dekat US tu. Sebelum kalau tengok balik dia sebelum dia bunuh tu, dia katakan dia dengar lirik lagu Metallica ke lagu apa dah. So itu kita kena faham. So dia bukan datang tiba-tiba macam tu je. Dia memanglah orang dia hanya just tengok dia ni psycho, dia ni ada mental disorder, tapi dia tak tengok apa faktor. Sebab tu kalau kita tengok balik faktor-faktor yang menggerakkan tu ada. Antaranya kita boleh tengok, kalau siapa yang perhati, siapa yang tengok betul-betul, akan ada satu slot tu ataupun satu scene tu dia bagi tahu dia dengar satu lagu, satu lirik lagu Metallica, yang tu yang menggerakkan dia untuk melakukan perbuatan yang terkutuk dan terkeji, iaitu bunuh anak dia sendiri. Takkanlah, sebab tu kita kena faham syaitan ni dia mewahyukan kepada wali-walinya perkara-perkara yang buruk. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kamu apa? Al-faqr, yakni menimbulkan kerisauan dan kebimbangan kamu terhadap kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyeru kamu, mengarahkan kamu, mendorong kamu untuk melakukan perkara yang keji. So kalau kita tengok balik maksiat, tak kiralah apa segala jenis maksiat, syirik ke, bid'ah ke, maksiat apa ke, semuanya diserukan oleh syaitan. Ialah pasal kita tak nampak, kan. So orang yang tak beriman dengan kewujudan syaitan ni, dia akan katalah psikologi, mental disorder, bla 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 bla, tapi pasal dia tak ada iman tu. Dia tak tengok dari sudut iman dengan benda gaib. Iman dengan benda gaib itu sebagai seorang muslim wajib kita beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman ni dia beriman dengan benda gaib. Situ permulaan surah Al-Baqarah. So orang yang kita kena faham, orang yang akan dapat kesan daripada bacaan Al-Baqarah ni adalah orang yang beriman dengan benda gaib. Kerana maqasid, tujuan utama surah Al-Baqarah itu diceritakan, diturunkan juga pada awal surah Al-Baqarah tu, cerita tentang apa?
hidayah, petunjuk, cerita tentang apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Antaranya mereka beriman dengan benda ghaib. Kalau first chapter ataupun first ayat ataupun bacaan surah Al-Baqarah yang awal pun dia dah tak beriman, alif lam mim tu pun dia dah tolak, macam mana dia nak dapat kelebihan surah Al-Baqarah tadi? Sebab tu apa yang anda nak sampaikan di sini, kena faham maqasid yang kenapa. Okey, mungkin ada orang tanya, Ustaz saya baca tapi tak jadi apa pun, syaitan datang juga, saya jadi serabut juga. Kenapa saya baca surah ayat kursi tak jadi Ustaz? Syaitan datang juga, saya ini juga Ustaz, saya gini. Maksudnya dia tak tenang ke apa benda kan, macam-macam lah kan. Tak jadi Ustaz. Tak jadi. Itu kita kena muhasabah dirilah. Sejauh mana keimanan kita dengan Al-Quran? Sejauh mana keimanan kita dengan Al-Quran? Sejauh mana kita beriman dengan maqasid, tujuan-tujuan yang terkandung dalam ayat Al-Quran? Antaranya surah Al-Baqarah. Baik, kemudian persoalan yang kita nak timbulkan tadi, kenapa lagi syaitan lari daripada surah Al-Baqarah, daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah? So kita kena faham, pertama sekali, bila kita sebut rumah, so ada juga soalan orang tanya, tapi saya tak boleh nak buat apa pasal satu rumah tu tak baca surah Al-Baqarah. Jadi adakah saya pun kena ikut tak baca? Jangan macam tu. Ni selalunya macam macam student-student yang diduduk kat rumah sewa. So kawan-kawan dia tu mungkinlah lara sikit kan, ataupun yelah macam-macam perangai kan. So jadi dia pun anggap macam dia seorang saja yang nak baca, yang lain tak mau baca. So macam mana nak halau syaitan daripada rumah kan? So jangan faham macam tu, jangan sempitkan kefahaman. Maksudnya di sini kita kena faham, selain daripada rumah, kita kena benteng diri kita. So kalau kita dah tahu surah Al-Baqarah tu adalah benteng, adalah penghalang daripada syaitan ataupun yang akan melarikan syaitan, kita baca. So paling kurang dia keluar daripada badan kita, dia tak dekati kita. Maksud tak dia keluar daripada badan kita, maksudnya dia tak dekati kita. Dia takkan mudah untuk menimbulkan was-was kepada kita. So dia akan lari daripada kita. Tak apalah dia pergi kat yang tak baca tu, tapi ialah kita nak expect dia keluar daripada rumah tu pasal semua tak baca kan. Tak apalah, yang penting kita baca. Kita dinding diri kita sendiri dengan surah Al-Baqarah, dengan ayat Al-Quran, dengan ayat kursi. So poinnya di sini, sebab tu anda sebut tadi asal yang sebut perumpamaan rumah yang kosong ataupun rumah yang paling kosong sekali, rongganya adalah rumah yang tak dibacakan Quran padanya. Jadi kalau rumah ada rongga kan, ada lubang, ada rumah tu ada ruang, ada rongga. So kita pun ada rongga juga. So kita ni kalau tak diisi kita ni dengan Quran, kosonglah kita. Yang datang apa? Muzik, kemudian hiburan, benda-benda yang lara, kemudian dia pergi tengok lagi filem cerita hantu, lagi dia takut syaitan, lagi dia takut hantu. Ada orang tanya, Ustaz, hantu wujud ke tak? Kalau hantu yang dimaksudkan adalah hantu roh orang mati yang berkeliaran, tak ada lah, hantu tu tak ada. Tapi kalau hantu yang dimaksudkan adalah penampakan jin dan syaitan, kita kata adalah. So kita kena tafsir. Ada orang dia tanya, Ustaz kata Ustaz guna istilah hantu ni wujud ke tak? So kena tafsir, apa maksud hantu tu? Ini kena penting ni. Kita tak mau jadi yang kita tolak terus benda gaib, tolak terus kewujudan syaitan ni, jadi macam tolak kewujudan jin macam Mu'tazilah. Dia tak terima pasal tak nampak kan. Kemudian bertentangan dengan akal dia. Tak mahu kita ahli sunnah, kita beriman dengan kewujudan jin, syaitan ada. Sebab tu bila kita sebut hantu yang kita kena faham lah, bila maksudkan hantu tu adalah roh orang mati yang berkeliaran, roh yang tak tenang ke apa, itu batil. Kerana roh takkan kembali ke dunia. Batil, tu tak betul, tu sesat. Kan, yang tu yang selalu filem-filem mainkan tu, mati je orang tu kena bunuh ke apa, berantulah tempat tu. Ni karut kan. Kubur je mesti ada pocong ke apa benda, tu karut, tak wujud. Tapi boleh berlaku tak benda tu? Boleh jadi tak benda tu ada? Boleh jadi benda tu ada. Jin dan syaitan yang mempermainkan manusia, boleh jadi ada.
Tapi bukan roh tu. Bukan roh orang mati tu. Orang mati tu sian dia, kita tuduh roh dia. Kan? Kawan tu mungkin mati dizalimi. Kan? Mati dizalimi. So mati, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Dia mati dalam keadaan mempertahankan diri dia. Mati syahid. Tiba-tiba kita kata roh dia berkeliaran, menghantui orang lain, menghantui jalan raya lah, apa benda lah. Itu karut, zalim. Tak kena. Sesat. Tapi Ustaz, saya pernah nampak. Okey, kamu pernah nampak tu, betul ke roh orang? Kan, betul ke hantu yang kau maksudkan roh orang tu? Tak. Tu sebenarnya syaitan nak main-mainkan kamu, jin nak main-mainkan kamu. Kerana sabit di dalam hadis-hadis yang sahih, jin itu dia boleh menyerupai apa-apa bentuk. So kita tak boleh tengok rupa jin yang asal, tapi kita boleh tengok kalau rupa dia tu dia datang dalam bentuk-bentuk yang pelik-pelik ke, bentuk binatang ke, bentuk lembaga apa benda ke, boleh datang. Itu tak mustahil, dan itu memang terbukti, memang berlaku. Kan? Memang berlaku, dan dari sudut ahli sunnati wal jamaah, benda tu harus, benda tu berlaku. Kan? Sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan juga para ulama ahli sunnah. Baik, jadi sekarang ni persoalan kita tadi, kenapa dia lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah? Adakah kerana surah Al-Baqarah tu, ataupun adakah kerana orang yang baca tu, ataupun adakah kerana ada sebab-sebab lain? Baik, kita kena faham, dia ada kaitan. Yang pertama, surah Al-Baqarah. Kenapa dia lari? Kita kena faham maqasid surah Al-Baqarah. Kerana surah Al-Baqarah adalah surah yang terkandung di dalamnya, kata para ulama salaf, 1000 perintah, 1000 khabar, 1000 larangan. Maksudnya terkandung di dalamnya banyak hukum hakam. Terkandung di dalamnya berkenaan dengan usul i'tiqad, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan. Sebab itulah surah Al-Baqarah ni dia adalah surah yang besar, surah yang hebat. Dan ada di dalam surah Al-Baqarah itu satu ayat yang paling afdal, iaitulah ayat kursi. Itu point dia. So kita tengok dari sudut surah Al-Baqarah tu, dia memang special. So kandungan dia tu. Sebab itu Nabi SAW tanya dekat Ya Abal Munzir, yang ni tanya dekat Ubay bin Ka'ab, kan, surah apa, ayat apa yang paling afdal? Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu jawab apa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Tak salah, Ubay bin Ka'ab. Kalau salah tolong betulkan. Dia kata apa? Ayat kursi. So Nabi SAW puji Ubay. Nabi SAW puji dia disebabkan oleh kefakihan dia. Kerana dia pilih ayat kursi, dia sebut tu jawapan dia betul. Kemudian kerana dia faham, kerana ayat kursi itu cerita pasal apa? Cerita pasal keagungan Allah. So tak logik lah kita kata ayat yang paling agung dalam Al-Quran ni, tabbat yada abi lahabin wa tab. Cerita pasal Abu Lahab. Walaupun dia sama ayat Quran, tapi tak sama dari sudut kedudukan. So ayat surah Al-Lahab, surah kita kata tabbat yada abi lahabin wa tab, cerita pasal Abu Lahab, tak sama kedudukannya dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, sudah tentulah surah Al-Ikhlas lebih agung, lebih hebat. Sebab apa? Sebab dia menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Lebih-lebih lagi lah ayat kursi. Tak samalah kedudukan dari sudut ayat cerita tentang Fir'aun, cerita tentang kezaliman Fir'aun, dengan ayat yang cerita tentang sifat-sifat Allah yang maha agung. Sebab itulah surah Al-Baqarah adalah surah yang teragung, ayat kursi adalah ayat yang teragung. Dan sebab itu kita bincang surah Al-Baqarah tu dia special, sebab terkandung dalamnya maqasid yang sangat banyak. Kalau kita nak bincang tentang maqasid surah Al-Baqarah ni sangat banyak. Anda nasihatkan untuk rujuk pada kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir. Al-Mukhtasar fi Tafsir tu dia ada Al-Mukhtasar fi Tafsir yang ada anda pernah syarah, anda pernah buat dars waktu PKP dulu tu. Cuba refer balik kitab tu, Al-Mukhtasar fi Tafsir tu. Dia ada awal surah tu, setiap awal tu dia akan bagi tahu maqasid, tujuan surah. Antaranya tujuan surah Al-Baqarah. Cuba rujuk kat situ. Ataupun boleh Google ke maqasid, cari maqasid surah Al-Baqarah. So kita mudah dah dapat capaian
kita dapat capaian. Cuba cari ataupun bertanya balik. Kalau kita nak tahu lebih lah, so anda tak mampu nak cerita untuk cover 1 jam ni. Baik. Jadi itu satu. So kita dah faham lah. Dia memang takut surah Al-Baqarah kerana kandungannya. Sudah tentulah syaitan ni dia kenal Tuhan. Dia tahu Allah tu Maha Agung. Sebab itulah dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut ayat-ayat yang cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran tu kalamullah. Baik. Satu lagi. Kenapa dia takut? Kerana kita dah baca dari riwayat tadi. Kerana surah Al-Baqarah ini turun bersamanya, setiap satu ayat tu turun 80 malaikat. Okey, riwayat tu kita skip. Kita kata okey, tak apa. Kalau kita tak terima pun tak jadi masalah, sebab dia ada khilaf di kalangan ulama dari sudut status dia. Tapi nak bagi tahu kelebihan surah Al-Baqarah. Baik. Datang dalam riwayat Imam Muslim ataupun Imam Al-Bukhari, riwayat yang sahih. Sahabat Nabi Usaid bin Khudair tak salah, ataupun Thabit Asy-Syammas, Thabit Ibn Qais Asy-Syammas kalau tak salah, seorang sahabat Nabi yang dia membaca surah Al-Baqarah, kemudian dilihat adanya awan, yang memayungi rumahnya atau memayungi di kawasan, di tempat atau rumah dia dibaca. So kemudian Nabi SAW tanya, tahu tak apa benda tu? Kemudian Nabi dia tak tahu. Kemudian Nabi SAW kata, itulah malaikat yang mendekati, malaikat turun. So itu dalil menunjukkan surah Al-Baqarah ni, bila orang yang baca tu orang yang betul-betul faham, maka malaikat akan datang. So kat situ kita kena tengoklah sama ada kelebihan tu hanya ada pada sahabat tadi ataupun kelebihan tu umum. Kalau kita tengok balik kelebihan malaikat datang ketika orang baca Quran ni banyak dalam hadis-hadis yang lain. Contohnya macam malaikat datang memayungi orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis dalam hadis Ibnu Majah ataupun dalam hadis tak salah hadis Ibnu Majah dengan sanad yang sahih ataupun hasan, wa innal malaikata tad'u ajnihatiha li talibil ilm, ataupun innal malaikata, Allah akbar, disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah. So bila adanya orang yang berhimpun mempelajari Al-Quran, yang membacakan Al-Quran, yang bertadarus mempelajari Al-Quran, maka akan turun sakinah, akan turun ketenangan. Kemudian mereka akan diliputi rahmat. Kemudian wahaffathumul malaikah, malaikat akan turun untuk memayungi mereka, melindungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan datang, akan meliputi mereka. Wa dzakarallahu fi man 'inda, Allah akan sebut nama-nama mereka di sisinya. So itu poinnya, malaikat turun ketika baca Quran. So kalau kita tengok balik ketika maksudnya kenapa bila kita baca Quran tu tenang? Turun ketenangan. Cuma turun malaikat kita tak nampak. Ketenangan kita rasa, cuma turun malaikat kita tak nampak. Jadi kalau kita tengok pada hadis sahabat Nabi yang baca surah Al-Baqarah yang sampai kuda dia tu sampai lari, kuda dia tu dia mengamuk ataupun terkejut, takut. Kuda dia tu sampai kita kata mengamuk lah, maksudnya, ataupun terkejut. So dia bukan benda yang sia-sia, bukan benda yang tak ada maksud. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita, malaikat mendekati orang yang baca surah Al-Baqarah. Cuma poin ni macam mana orang tu. Itu kita kena tengok. Yang ketiga pula, yang kedua ni kita tengok sebab apa syaitan lari, sebab malaikat turun. Waktu sesiapa yang orang yang membaca Al-Quran di surah Al-Baqarah, malaikat turun. Itu kita nampak, kita boleh bagi alasan atau sebab kalau orang tanya. Masalahnya kalau orang tanya kita pun tak tahu, baca je lah. Bacalah sebab apa? Ustaz kata bacalah. Sebab syaitan lari. Sebab kita tak boleh bagi illah, kita tak boleh bagi hikmah. Apa sebab dia? Sebab tu kita kena tengok, kita kena betul-betul perhatikan hadis-hadis ni. So kita cuba, dia macam puzzle lah. Kita cuba untuk
himpunkan hadis-hadis tu, kita jadikan, kita susun dalam bentuk puzzle untuk dapat jawapan. So sebab tu anda nampak memang bila Quran dibacakan memang akan turun ketenangan dan malaikat akan turun. Cuma kita tak nampak malaikat tu. Dan dalam konteks surah Al-Baqarah datang riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi, kemudian datang dalam riwayat, walaupun riwayat tu diperselisihi dari sudut status dia, tetapi maknanya tu ada makna. So, sebab apa specialnya surah Al-Baqarah tu? Selain daripada tu, turun surah Al-Baqarah ni turun bersama setiap satu ayat tu 80 malaikat. Walaupun riwayat tu ada perbahasan, tetapi kita nak kata dia ada dia punya nilai dari sudut kita boleh ambil dari sudut makna dia tu. Kerana setiap Al-Quran, setiap surah Al-Baqarah yang dibacakan tu, maksudnya ada malaikat yang turun. Nampak? Sebab tu syaitan lari. Kan? Sebab tu syaitan lari. Sebab kalau kita tengok dalam riwayat Ibn Mas'ud, dia lari terkentut-kentut. Takkan dia lari semata-mata kerana dengar suara kita. Takkan dia lari semata-mata kerana dia dengar surah Al-Baqarah semata-mata. Tak. Dia lari dalam keadaan terkentut-kentut tu, sama macam kuda yang sahabat Nabi baca surah Al-Baqarah tu, yang kuda tu ngamuk tu. Tapi kuda tu tak lari lah. Atau kuda tu hampir-hampir lari, takut. Macam Nabi SAW first time tengok Jibril di Gua Hira. Apa berlaku? Nabi tak lari, cuma Nabi demam. Nabi takut. Sebab apa? Sebab malaikat ni makhluk Allah yang agung. Ini point dia. Kita hari ni, kita duk cerita tentang syaitan je. Kita duk cerita tentang iblis je. Sikit-sikit takut hantu. Cuba kita kita cuba muhasabah diri kita. Ada tak kita cerita dekat anak kita kebesaran malaikat? Ada tak kita cerita kat anak kita, malaikat Jibril ni berapa sayap dia? Malaikat ni sentiasa ada dengan kita. Malaikat ni makhluk Allah yang taat. Malaikat ni makhluk Allah yang hebat. Malaikat ni makhluk Allah yang kuat. Ada tak? Kat situ kita kena muhasabah. Kenapa kita asyik takut hantu? Anak kita yang kecil tak tahu apa, kita cakap, oh hantu. Kenapa kita tak kata dekat dia takut malaikat? Itu point. Kenapa tak kata takut malaikat bukan Jibril? Takut malaikat Raqib Atid yang mencatat. Takut malaikat Hafazah. Takut malaikat yang menjaga kita, yang menulis amalan catatan kita. Malaikat Zabaniyah. Malaikat apa lagi? Malaikat Jibal, bukit, yang jaga bukit. Mikail, Israfil. Kamu tak sebut nama malaikat. Sebab apa? Sebab kita tak ada. Kita tak ada. Maksudnya akidah yang kita pegang ni, maksudnya masih lagi surface. Masih lagi surface. Tak sampai tahap kita dapat aplikasikan. Tak boleh sampai tahap kita nak cerita kat anak kita. Bukan anda nak cakap kita tak tahu benda tu, kita macam mana kita nak praktikkan. Sebab yang jadi masalah sekarang ni, kita asyik takutkan anak kita dengan hantu, dengan syaitan. Sikit-sikit pocong, sikit-sikit pontianak, sikit-sikit toyol. Kenapa tak sebut malaikat Jibril? Kenapa tak sebut malaikat? Sebab kita tak nampak. Sebab kita tak hayati. Sebab tu syaitan lari sebab tengok. Point di sini, syaitan lari sebab takutkan malaikat. Takutkan Allah. Sebab apa dia takut malaikat? Dia tahu malaikat ni makhluk Allah. Sebab itu kalau kita tengok balik, kita relatekan dengan asar-asar yang dalam tafsir yang disebutkan oleh ulama salaf tentang jin-jin yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kemudian Allah utuskan malaikat untuk perangi mereka. Jin-jin takutkan malaikat. Jin-jin takutkan malaikat. Syaitan takutkan malaikat. Sebab itu bila kita baca surah Al-Baqarah, malaikat datang, malaikat turun. Kita kena yakin. Masalahnya kita tak yakin. Kita lebih yakin tengok yang filem hantu tu. Malaikat bersama dengan orang beriman. Malaikat bersama dengan orang yang beriman. Malaikat bersama dengan orang yang menjaga tauhidnya, orang yang menjaga akidahnya, menjaga bacaan Qurannya, menjaga kebersihan. Semua Allah Ta'ala datangkan malaikat untuk jaga. Dan malaikat yang menggerakkan, adanya malaikat yang dalam hadis yang Nabi SAW bagi tahu, malaikat yang menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan. Inna lil malak lammatul khair wa inna lisyaitan lammatul syarr.
dia adanya lintasan yang dia datangkan ke dalam hati kita untuk lakukan kebaikan. Malaikat ada bersama kita, tapi kita tak pernah yakin, ataupun kita ada keraguan. Itu yang kita kena muhasabah. Itu yang kita kena muhasabah. Sebab itu anda nampak, kerana apa? Kerana syaitan lari. Kerana takut kan malaikat adalah makhluk Allah yang Allah Ta'ala kata apa? Kiramun bararah. Kemudian Allah Ta'ala kata mukramun, ibadun mukramun. Allah Ta'ala sifatkan mereka makhluk yang mulia. Zu quwwatin, yang memiliki kekuatan. Malaikat. Jibril saja ada 600 sayap. Satu sayapnya meliputi apa? Satu ufuk, timur dan barat. Dia menterbalikkan bandar Sodom tu hanya dengan hujung tarfu janahai, hujung sayap dia saja terbalik. Tak hebat lagi ke malaikat? Tiba-tiba kita takut hantu pontianak harum sundal malam, takut pocong. Yang kita tak ada. Bukan nak suruh kita pergi gambarkan malaikat tu, tak, suruh kita iman. Itu. Dia takut dengan malaikat. Kemudian yang ketiga, dia takut dengan orang yang baca. Orang yang baca tu ada iman kepada Allah. Itu dia, kenapa dia takut. Orang yang baca tu, dia ada iman kepada Allah. Tapi kalau baca tak faham, ataupun dia buat dia baca tapi dia tak dia tak ada usaha untuk faham, tak ada usaha untuk memperbaiki diri sendiri dan sebagainya, itu kita kata itu lain cerita. Tapi di sini, point di sini, kalau orang tu betul-betul baca, betul-betul faham, maka syaitan akan lari. Syaitan lari kan. Sebab itu point dia kat sini. Kemudian jadi kesimpulannya, itulah kita kata itu jawapan dia. Kalau orang tanya kita kenapa syaitan lari surah Al-Baqarah, kerana terkandung di dalamnya ayat-ayat yang agung, cerita tentang kebesaran Allah. So syaitan, jin dan syaitan, dia tahu, dia kenal, dia hidup lebih lama berbanding kita. So dia tahu, dia tahu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Jadi dia lari, syaitan dia lari. Kecuali kalau orang yang baca tu, ataupun orang yang baca tu, dia memang dah mendampingi syaitan. Kecuali dia memang geng dengan syaitan, wali syaitan, itu lain lah. Itu memang dia tak lari lagi, dia datang. Sebab mungkin dia baca surah Al-Baqarah, tujuannya untuk datangkan lagi syaitan tu. Mungkin ada tujuan yang berbeza. Dia kata nak menjemput malaikat pula, tapi syaitan datang, syaitan kata dia malaikat. Syaitan tipu dia. Boleh jadi. Lalu dia pun buatlah benda-benda yang pelik-pelik, ataupun buat syirik ke apa benda ke, boleh jadi juga. So benda ni kita kena faham. Isu macam ni kita kena faham, dia adalah benda gaib. So kita kena tawakuf, berhenti pada nas Al-Quran dan Sunnah. Cuma kita boleh dapat faedah, hikmah daripada hadis-hadis yang kita himpunkan tadi. Sebab tu ana sebutkan tadi, kita kena bukan semata-mata tengok bincang dari sudut sanad hadis tu kemudian kosong. Ni anda nampak lah, sebahagian kita ni difokus cerita pasal hadis, okey, dia cerita pasal sanad, tapi dia tak pernah nak cerita tentang matan tu. Okey, dia ceritalah, okey ni hadis, okey palsu, okey sekian. Okey dhaif, okey sekian. Okey, jadilah agama ni hanya setakat itu. Hanyalah setakat tahu dhaif dengan hasan, dhaif dengan sahih. Tapi dia tak boleh nak bagi hikmah. Ya, benda tu penting. Al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ni termasuk daripada urusan agama. Memang sebab kita nak tahu benda tu palsu ke, benda tu sahih ke, benda tu. Tapi dalam kita nak beramal. Sebab tu Syekh Uthaymin, dia ada sebut, dia ada tegur tentang ada gejala yang berlaku zaman di penuntut ilmu pada zaman Syekh Uthaymin. Dia ada sentuh tentang isu orang yang sibuk dengan perbahasan sanad, tetapi dia tak mau gali hikmah mutiara yang terkandung di dalam matan hadis. Sebab itu bagi pendapat Syekh Uthaymin, zaman kita ni kita kena lebih fokus, selain daripada kita menentang pemalsuan hadis, penipuan dalam hadis ni, kita kena ada juga, bahkan mesti kena ada fardu kifayah. Orang yang jawab tentang hadis-hadis palsu ni, dia berjihad. Ustaz-ustaz kita yang jawab tentang hadis-hadis palsu, dia berjihad. Dia tengah berjihad. So kita biarkan dia berjihad dan kita sokong dia. Kan orang kawan-kawan kita, sahabat kita, dia tak tidur malam, dia nak cari hadis, dia bincang tentang sanad hadis. Itu kita kena raikan. Kerana itu adalah tanggungjawab.
Tanggungjawab yang mesti kena ada di kalangan umat Islam, mereka yang menegakkan tanggungjawab tersebut untuk mempertahankan hadis-hadis Nabi daripada pemalsuan. So wajib kifai. Ada orang yang, penuntut-penuntut ilmu, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ambil bidang hadis, mereka jago. So kita kena sokong. Mereka yang ambil bidang hadis ni, dia orang nak pertahankan hadis-hadis Nabi. Tengok kan macam mana orang datang buat artifak palsu, apa benda, sijil palsu. Macam tu lah juga agama kita. Kita kena jaga. Sebab tu kena ada orang yang jaga hadis-hadis Nabi SAW itu. Dan dalam masa yang sama, ada juga orang yang mengeluarkan faedah-faedah daripada matan-matan hadis tadi, supaya seimbang, supaya kita boleh dapat faedah hadis. Itu Syekh Uthaymin dia tegur benda tu. Dia kata kena ada, maksudnya point Syekh Uthaymin nak bagi tahu, Sahih Al-Bukhari, kita kena belajar matan. Okey, perbahasan sanad, bidang lain, isu lain. Sebab kalau kita cuba bayang kita cerita tentang sanad, tak jadi nak amal lah, tak tahu benda nak amal. Semua benda kita bincang sahih, dhaif, okey, lepas tu tak ada apa, kosong. Kan? Kita tahulah hadis tu palsu. Okey, lepas tu kita nak amal apa? Itu penting. Baik. Jadi kesimpulannya, kita kata ada juga orang tanya, orang kata kalau tak mampu, adakah kena baca satu surah tu? Itu asalnya kena baca satu surah Al-Baqarah. Baik, mungkinlah ada setengah orang kata susah, berat nak baca. Baik, bila memang first kalau kita start nak baca surah Al-Baqarah, so kalau kita baca surah Al-Baqarah ni, paling laju kalau bacaan hadar, bukan hadar, bacaan yang agak laju, mungkin 40 minit, 41 minit, 45 minit mungkin. Kalau yang pertengahan sikit mungkin sejam. Kalau yang lambat lagi mungkin sampai 2 jam. Jadi bergantung. So sebab tu kita kena mahirkan bacaan Quran, belajar baca Quran. Dan kalau kata ada orang tak mampu, macam mana Ustaz? Macam mana orang tak mampu juga nak baca surah Al-Baqarah tu? Baik, baca mana yang dia mampu. Contohnya satu hari dia baca, satu malam dia baca 2, 3, 4 muka surat ke, tak terpulang. Tapi kita kata tak lazim lah benda ni. Kita kata ada orang dia jadikan wirid bacaan Quran dia, dibaca daripada juzuk sekian, teruskan. Tapi surah Al-Baqarah ni dia special. Kalau kita rasa macam ada orang hasad dengki dengan kita ke, nak sihir kita ke, nak sihir perniagaan kita ke, apa benda ke, nak sihir kita ke, baca surah Al-Baqarah. Ulang baca. Maksudnya kalau kita terima yang 3 hari tadi, lepas 3 hari baca lagi. Lepas 3 hari baca, lepas 3 hari lagi baca. Kalau kita pegang yang hadis yang 3 hari tadi tu sahih. Kalau tak, Syekh Saleh Fauzan kata tak perlu membaca hari-hari. Tak disunnahkan untuk baca hari-hari. Tetapi kalau itu yang kita jadikan wirid harian kita selesa dengan surah Al-Baqarah, sebab kita berpegang dengan hadis Nabi tadi, fa inna akhdhaha barakah, silakan. Sebab dia termasuk Quran. Dia termasuk Al-Quran. Kan? Tapi kita tak bolehlah kata dia, ni sunnah kita buat baca ramai-ramai ke apa. Tak boleh pula kan? Jadi kesimpulannya, usahalah untuk kita amalkanlah sunnah Nabi SAW ni, walaupun sekali dalam seumur hidup kan, ataupun cuba try. Kalau tengok balik, ramai masyayikh ada sebut pengalaman mereka. Contohnya macam Syekh Uraifi kot, tak salah, dia ada sebut tentang, dia ada satu maqta' dekat YouTube, tak salahnya dia cerita tentang kelebihan surah Al-Baqarah. Dia pernah jumpa seorang lelaki ni cerita pasal surah Al-Baqarah yang dibaca, yang diamalkan. Memang dia bila dia yakin dengan apa yang Nabi bagi tahu tu, memang dia rasa betul-betul penuh keberkatan bila dia baca surah Al-Baqarah. Dia rasa hidup dia penuh keberkatan, anak dia pun penuh keberkatan. Dengar cakap dia, kemudian anak dia tak banyak buat masalah, kemudian rumah dia pun tenang, happy. So kadang-kadang sebab itu yang menjadi masalah, bila kita cari ketenangan selain daripada Al-Quran, itu yang jadi masalah. Sebab itu diceritakan balik, bila dia cuba tinggal, kemudian apa, dia rasa menyesal, dia rasa macam something. So sebab dia dah lazimi. So kita tak pernah rasa, sebab itu kita kena usaha untuk cuba rasa. So kalau kita tengok balik,
Macam-macam lah, ada pengalaman-pengalaman yang anda juga pernah dengar daripada masyayikh-masyayikh, macam mana mereka diuji dengan sihir dan sebagainya, mereka ulang baca surah Al-Baqarah. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang mungkinlah diuji dengan sihir, terkena sihir dan sebagainya, maka nasihatkan dia untuk baca surah Al-Baqarah. Kerana Nabi bagi tahu fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Kerana Nabi bagi tahu dah sihir akan terbatal. Syarat dia kena baca. Bukannya pergi jumpa ustaz, suruh ustaz baca, dia kena baca. Tak jadi kalau ustaz tolong bacakan kat saya, tak jadi. Kecuali kalau dia tak mampu dah, dia kena rasuk ke, kena kesurupan ke, untuk ruqyah tak ada isu. Tapi kalau dia masih lagi baru rasa-rasa was-was dan sebagainya, dia kena baca. Ustaz pun dia kena pandai lah kan. Janganlah asyik nak suruh saya je baca, kamu sendiri baca. Sebab tu ada seorang syekh tu cerita, macam tu jugalah ada seorang syekh ni, dia cerita kan, bila ada seorang individu ni, dia ada masalah yang melibatkan ni lah, kita kata hasad, dengki dan sebagainya, sihir dan sebagainya ni. Kemudian dia datang, dia nak minta lah, konon macam kita lah, minta air jampi semua kan. Tapi syekh yang bijak, yang genius, seorang guru yang baik, yang amanah, dia takkan just bagi solution, okay kau ambil air jampi aku, okay kau balik minum, tak. So dia suruh apa, kau baca surah Baqarah, kau baca sendiri, jangan suruh orang lain, kau baca. Kalau tak mampu, okay, boleh tak kita pasang kaset, ataupun kaset tak pakai dah sekarang, MP3 ke, audio ke, daripada YouTube ke, daripada phone kita ke. Baik, kalau kita tengok fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, fatwa Lajnah Daimah kalau tak salah, fatwa Syekh bin Baz, boleh untuk kita dengar daripada rakaman. Baik, tetapi dengan syarat kita kena dengar dan ikut. Maksud dengar dan ikut ni maksudnya kita kena fokus dengar. Jangan kita pasang tu kita buat benda lain. Pasang surah Al-Baqarah, lepas tu dia pergi tengok drama Korea. Tak boleh lah. Itu bukannya syaitan lari, syaitan lagi datang. Bahkan silap-silap boleh jatuh kufur kalau dia berniat untuk istihza. Na'udzubillah min dhalik. Sebab itu apa yang dia kena buat, bila dia pasang, katakan dia tak larat lah, katakan dia memang tak mampu nak baca surah Al-Baqarah kan, dipasang surah Al-Baqarah. Sebab datang dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan apa, fa inna syaitana yafirru minal baiti yusma'u fihi apa dia, suratul Baqarah, atau an yasma'a suratul Baqarah tuqra'u fihi. So dia ada datang dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan dengan syaitan akan lari bila dengar kan. Maksudnya bila dengar, sebab itu sebagian ulama kata, kalau pasang pun dengan bacaan orang lain pun, insya-Allah kalau kita niat untuk kita baca tu untuk mendapat keberkatan, untuk kita pasang dengar tu pun untuk dapat keberkatan. Kerana dengar bacaan Quran pun dapat pahala. Cuma kita kata lebih baik kita baca sendiri. Okey, syarat dia kalau nak pasang juga kita ikut. Ikut maksudnya dengar kan, ikut. Ambil lah translation ke, terjemahan tafsir ke, ambil tafsir Ibn Kathir ke, sambil dengar tu kan, barulah berisi. Dah tahu kita tak faham semua surah Al-Baqarah tu, kita tak pernah nak faham, kita masih lagi merangkak ke, ataupun masih lagi beginner ke belajar bahasa Arab, rujuklah tafsir, rujuklah terjemahan yang sahih international ke, terjemahan yang betul-betul makna yang sahih lah, terjemahan yang sahih. Tafsir Ibn Kathir lah yang terbaik, tafsir As-Sa'di ke, rujuk. Tak jadi masalah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan dan menjadikan kita orang yang sentiasa mengamalkan Quran, sentiasa kita kata bermuhasabah diri dengan kekurangan dan kelemahan yang kita ada, dengan kita kembali kepada Al-Quran. Apa sahaja masalah kita, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tengok Nabi SAW tunjukkan macam mana petunjuknya, itulah solution. Baik, jadi ana rasa cukup setakat itu. Semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.